Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ni kita nak belajar tentang tempoh masa dalam unit jam dan minit. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Pertama sekali kita kena tahu dulu apa itu tempoh masa. Ataupun apa itu tempoh. Kalau orang kata tempoh tu apa maksud dia? Okey, jadi tempoh masa ni sebenarnya adalah berapa lama masa yang diambil. Tempoh ni bukan pukul berapa. Okey, tempoh ni adalah berapa lama sesuatu masa itu diambil. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang 3 benda. Okey, yang pertama, macam mana nak cari tempoh masa, kita akan ambil waktu akhir tolak waktu mula. Baru kita akan dapat tempoh dia. Okey, kemudian yang kedua, kalau kita nak mencari waktu mula, caranya waktu akhir tolak tempoh masa. Dan kemahiran yang ketiga, kalau kita nak mencari waktu akhir, kita akan gunakan cara waktu mula tambah tempoh masa. Okey, jadi 3 benda ni cikgu akan tunjukkan beberapa contoh lah untuk setiap satu. Okey, jadi kita teruskan dulu dengan tempoh masa. Okey, jadi cara untuk mencari tempoh adalah waktu yang akhir, okey, tolak dengan waktu dia mula. Okey, jadi kita tengok beberapa contoh yang ada. Okey, contoh, kalau dari pukul 10.20 pagi hingga 6.55 petang. Okey, jadi macam tadi kita dah kata dah, nak cari tempoh yang akhir, okey, waktu akhir tolak dengan waktu mula. Okey. Jadi sebelum kita nak tolak, cikgu lebih suka gunakan sistem 24 jam. Okey, jadi video sebelum ni cikgu dah ajar macam mana perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey, jadi sebelum kita kira, kita ubah dulu menjadi sistem 24 jam. Jadi untuk yang baru tengok video ni, kalau masih tak mahir lagi, macam mana nak ubah sistem 12 jam kepada sistem 24 jam, kamu boleh rujuk video cikgu dalam list YouTube cikgu tu lah. Okey, so kita tukar dulu 10.20 pagi, jam 10.20. Okey, kemudian 6.55 petang, jam 18.55. Okey, untuk soalan ini, cikgu lebih suka gunakan jadual T. Siapa yang pernah belajar dengan cikgu memang tahulah jadual T. Jadual T ni kita guna apabila ia melibatkan lebih daripada satu unit. Okey, kalau kamu tengok pada jam ni ada 2 unit. Satu pada bahagian jam, satu pada bahagian minit. Okey, jadi kita nak asingkan supaya kita nak senang kira. Okey. Jadi kita mulakan dengan unit yang lebih kecil di sebelah kanan dan unit yang besar di sebelah kiri. Baik, kita masukkan. Kalau tadi dia kata akhir tolak mula. Jadi kita akan mulakan dengan 18.55, tolakkan dengan jam 10.20. Okey, kita akan selesaikan untuk bahagian minit dulu. Sebelum kita selesaikan, cuba kamu tengok secara keseluruhan. Okey, 55 nak tolak dengan 20. Cukup atau tidak? Okey, kalau cukup, kita teruskan. Sebab nanti ada contoh yang cikgu dah sediakan, kalau tak cukup, apa kita nak buat? Okey, jadi kalau cukup ni tak payah fikir dah lah. Okey, kita kira seperti biasa. Okey, 5 tolak 05, 5 tolak 23, kemudian kita selesaikan pada bahagian jam. Okey, 8 dan tempohnya adalah 8 jam 35 minit. Okey, macam tadi cikgu kata, tempoh ni bukan pukul berapa. Contoh kalau sekarang ni kamu dapat 8.35, jangan tanya pula, cikgu 8.35 ni pagi ke malam? Okey, tempoh masa bukan kita nak cari pukul berapa. Okey, tempoh masa ni kita nak cari berapa lama. Daripada pukul 10.20 pagi ni, kalau kamu tengok pada muka jam tu, kamu kira dia punya jarum tu bergerak sampailah 6.55 petang, kamu akan dapat 8 jam 35 minit. Okey, seterusnya dari jam 8.30, sifar 8.30 hingga jam 15. Okey, yang ini kalau dah memang dalam sistem 24 jam, tak ada masalah lah, kita boleh terus kira. Okey, jadi kita gunakan jadual T untuk unit jam dan minit. Kita masukkan waktu akhir dulu. Okey, kita tolakkan dengan waktu mula. Baik. Dekat sinilah maksud cikgu kita kena tengok secara keseluruhan.
Okey, sekarang ni kamu nampak, kamu jangan buat kosong tolak kosong, okey boleh. Lepas tu kosong tolak 3, dah tak cukup baru nak pinjam. Jangan. Sebab ini bukan tolak biasa. Ini kita nak tolak dalam bentuk masa dan waktu. Jadi dia ada lain sikit je daripada tolak yang biasa. Okey, jadi kalau pada minit ni kita tengok secara keseluruhan, 0 minit kita nak tolak dengan 30 minit. Tak cukup. Bila tak cukup, kita akan pinjam pada unit jam. Okey, jadi sekarang ni kita pinjam 1 jam. Tapi bila 1 jam, bawa ke sebelah minit akan jadi 60. Okey, selalu kita pinjam jadi 10 je kan? Itu tolak biasa. Kalau untuk jam dengan minit, kita pinjam 1 jam, kita dapat 60 minit. Kenapa? Sebab ini ulang kaji je lah. Sebab dalam 1 jam ada 60 minit. Okey, bila dah cukup baru kita tolak seperti biasa. Okey, kemudian 14 tolak 8. Kalau perlu pinjam, pinjamlah. Okey, dan ini kita akan dapat 6 jam 30 minit. Okey, sekali lagi, tempoh masa bukan nak cari pukul berapa. Tempoh kita nak cari berapa lama. Okey, seterusnya. Kalau dia melibatkan hari yang berlainan. Kalau macam tadi semua hari yang sama. Tapi kalau dekat sini, contoh dari pukul 1.30 PM, tengah hari lah maksudnya, hari Rabu, hingga pukul 8.15 AM pagi pada hari Khamis. Okey, kalau melibatkan hari yang berlainan, macam mana? Okey, macam biasa, pertama sekali kita ubah dulu menjadi sistem 24 jam supaya menyenangkan kita lah. Okey, kalau untuk hari yang berlainan, okey, cikgu lebih suka tengok satu hari selesaikan dulu. Contoh pada hari Rabu, maknanya daripada pukul 13.30 tu sampailah pukul 12 tengah malam. Kita kira dulu ikut hari dia. Okey, kita selesaikan ikut hari dia. Jadi jam 24 ni sebab hari tu cikgu ajar kalau 12 tengah malam jam sifar kan, jam 24. Okey, tapi untuk kiraan ni kita boleh letakkan jam 24. Angka 24 pada bahagian jam tu lah. Okey, jadi kita kira macam biasa. Tolaklah, kita tolak macam cara cikgu tunjuk tadi. Kita akan dapat 10 jam 30 minit. Okey, kemudian untuk hari Khamis, kita mula pula daripada 12 tengah malam sampailah pukul 8.15 pagi ni, kita akan dapat 8 jam 15 minit. Selesai untuk hari Rabu, selesai untuk hari Khamis, kita akan jumlahkan. Okey, so kita akan jumlah dekat sini untuk dapatkan 18 jam 50 minit. Okey, jadi untuk hari yang berlainan, cikgu ulang balik. Kalau dia kata Rabu dan Khamis, kita selesaikan mengikut hari. Okey, selesaikan dulu hari Rabu sampailah tengah malam tu. Kemudian untuk hari Khamis, mula daripada tengah malam sampailah yang diberikan. Okey, kemudian kita jumlahkan tempoh masanya. Okey, selesai untuk tempoh, kita nak buat macam mana pula kalau nak cari waktu mula. Kali ni baru betul kita nak cari pukul berapa. Okey, jadi untuk cari waktu mula, caranya adalah waktu akhir tolak dengan tempoh masa. Okey, contoh. Waktu akhir dia bagi pukul 5.40 petang. Tempoh dalam masa 4 jam 20 minit, pukul berapa dia mula. Okey, jadi pertama sekali macam biasa kita ubah jadi sistem 24 jam dulu. Okey, kalau ikut tadi kita masih lagi gunakan jadual T jam dengan jam dan minit. Jadi kita akan ambil waktu akhir tolak dengan tempoh yang diberi. Okey, jadi yang ini sama juga kita akan tengok secara keseluruhan cukup ataupun tidak untuk tolak. Kalau cukup tak ada masalah. Kalau tak cukup kita pinjam siap-siap. Okey, jadi sekarang ni kita ada 40 minit nak tolak dengan 20 minit, of course lah cukup. Okey, jadi kita tolak macam biasa. Pada bahagian jam pun kita tolak macam biasa. Okey, untuk ini cara jawapan adalah dalam bentuk pukul berapa. Sama ada kita jawab dalam sistem 24 jam, jam 13.20 ataupun kita boleh juga jawab dalam bentuk sistem 12 jam. Okey, pukul 1.20 tengah hari. Yang ini jangan jawab tempoh pula. Jawapan dia 13 jam 20 minit. Tak boleh.
Sebab dia nak mencari waktu mula. Jadi kalau dia kata waktu tu, maksudnya kita kena letak pukul berapa. Okey? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Kalau waktu akhir diberi jam 21.15, tempoh 10 jam 45 minit, pukul berapa dia mula? Pukul berapa dia start? Okey, jadi kalau dah dalam sistem 24 jam tak ada masalah. Kita boleh terus buatkan gunakan jadual T. Okey, kita masukkan dulu angka-angkanya. Okey, sebelum nak selesaikan, macam tadi cikgu kata, tengok dulu cukup atau tidak. Sekarang kita ada 15 minit, kita nak tolak dengan 45 minit. Tak cukup. Jadi bila tak cukup, kita terus pinjam pada bahagian jam. Nak bawa ke minit, 1 jam tu bersamaan dengan 60. Tapi cuba kamu tengok dekat sini. Bila kita pinjam 60, pada soalan ni dah ada ekstra 15 minit. Jadi kita kena tambahkan 15 minit yang sedia ada ni dengan 60 minit yang kita pinjam. Sebab itu jadi 75 minit. Dari mana datang 75 minit? Sebab tadi kita pinjam 60 minit. Tapi sebab dah memang ada 15 minit dekat sini, so kita tambahkan je lah untuk jadi 75. Jangan letak 60 je. Kalau kamu letak 60 je dekat sini, 15 ni maknanya hilang ke mana? Dia tak boleh hilang macam tu je. Okay, jadi kita tambahkan dengan 60 minit tadi. Okey, bila dah cukup, kita tolak seperti biasa. Okey, yang ini pun sama. Kita boleh jawab dalam bentuk sistem 24 jam ataupun dalam sistem 12 jam. Okey, dalam bentuk pukul berapa ya, bukan berapa lama. Pukul berapa. Okey, fahamkan perbezaan tu. Okey, yang ini kalau berkaitan dengan hari yang berlainan. Okey, contohlah. Waktu akhirnya pukul 8 pagi hari Jumaat. Tempoh 1 hari 3 jam 30 minit. Maknanya pukul berapa dia mula. Okey, jadi sama juga cara. Kita akan ambil waktu akhir ni kita nak tolak dengan tempoh yang dia bagi. Kalau untuk soalan ni, cikgu lebih suka gunakan garis masa ataupun garis waktu lah orang panggil. Okey, jadi kita mula dengan jam jam 8 pada hari Jumaat. Kenapa dekat ujung? Sebab kita nak cari waktu mula. Jadi kalau cari waktu mula kita kena tolak. Bila tolak ni kita kena ke belakang lah. Okey, dia kata tempoh 1 hari 3 jam 30 minit. Kita cari dulu untuk 1 hari. Kalau untuk 1 hari, jamnya tidak berubah. Yang berubah cuma hari sahaja. Jadi dia masih lagi jam 8, cuma hari Khamis. Kenapa hari sebelum? Sebab kita nak cari waktu mula. Kita tolak. Jadi bila kita tolak sehari ni, kita akan dapat hari yang sebelum lah. Okey, 1 jam dah selesai. Kemudian kita nak cari tolak pula 3 jam daripada yang dia bagi ni. Jam 8 tolak 3 jam, kita akan dapat jam 5. Hari masih lagi Khamis. Jangan pula hari Rabu pula sebab dia kata 3 jam je. Okey. Kemudian 30 minit. Kita tolak lagi 30 minit daripada jam 5 ini untuk dapatkan jam 4.30. Okey, jam 4.30 pada hari Khamis. Jadi jawapannya jam 4.30 hari Khamis ataupun kalau kamu nak buat dalam sistem 12 jam pukul 4.30 pagi pada hari Khamis. Okey, last sekali. Kemahiran yang terakhir adalah macam mana untuk kita cari waktu akhir. Okey, so kalau kita nak cari waktu akhir, kita akan tambahkan waktu mula dengan tempoh yang diberi. Okey, kita tengok dulu contoh yang dibagi. Okey, katalah waktu mulanya pukul 3.45 pagi. Tempoh yang diberi 9 jam 10 minit. Okey, again macam biasa kita ubah siap-siap kepada sistem 24 jam supaya lebih senang untuk kita kira. Kemudian kita gunakan jadual T, jam dan minit. Masukkan jam. Kemudian kali ni jangan tersilap kita akan gunakan operasi tambah. Okey, sekarang ni tak ada masalah lah nak pinjam ke tak pinjam sebab kita guna tambah kan. Jadi kita selesaikan pada bahagian minit. Okey, so kita akan dapat jam 12.55 ataupun dalam sistem 12 jam
pukul 12.55 tengah hari. Okey, contoh yang kedua, kalau waktu mulanya jam 14.25, tempoh 5 jam 55 minit. Okey, sebabkan dia dah dalam sistem 24 jam, jadi tak ada masalah. Okey, kita boleh terus kira 14.25 tambah 5 jam 50 minit. Okey, kita akan dapat macam ni. 19 jam 75 minit. Kenapa cikgu tak berhenti dekat sini? Okey, sebab apa? Sebab pada bahagian minit dah lebih daripada 60. Untuk minit sampai 60 je. Sebab dalam 1 jam ada 60 minit. Kalau dia dah lebih, apa kita kena buat? Okey, kalau dah lebih, kita akan tolak. Okey. 75 ni dah lebih. Dalam 1 jam ada 60 minit sahaja. Jadi apa kita nak buat? Kita tolak 60 minit. 60 minit ni dia bukan hilang, tapi dia pergi dekat unit jam. Jadi kita tambah 1 jam dekat sini. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jangan tambah 60 pula. Kalau kamu tambah 60 dekat sini, dah jadi tambah 60 jam. Oi, banyak tu. Okey, jadi kita nak tengok 60 minit sahaja. Kita tolak 60 minit, kita tambahkan 1 jam pada bahagian jam. Barulah kita kira seperti biasa. Jadi kita akan dapat jam 20.15 ataupun pukul 8.15 malam. Okey, contoh yang seterusnya apabila melibatkan hari yang berbeza. Okey, kali ini kena ingat operasinya adalah tambah. Okey, jadi kalau cikgu gunakan garis masa, kali ini kita mula dekat sebelah kiri pula. Kenapa? Sebab dia tambah. Bila dia tambah, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, jadi sama juga macam tadi, kita selesaikan mengikut tempoh yang dia beri. Kalau dia kata 2 hari, kita selesaikan 2 hari dulu. Okey, hari yang pertama masih lagi waktu yang sama, cuma hari yang berbeza. Itu baru 1 hari. Kemudian, satu lagi hari, sekali lagi, masa yang sama, tapi kita tambah hari. Hari akan menjadi berbeza. Okey, kemudian last kali dia minta 5 jam. Okey, daripada sini jam 18.30 kita tambahkan 5 jam sahaja. Tambah 5 jam pada 18 ni. Okey, minit tidak berubah ya. Okey, jadi kita akan dapat jam 23.30 masih lagi pada hari Rabu. Okey, sebab dia cuma tambah 5 jam sahaja. Jadi untuk soalan ni jawapan kita boleh tuliskan jam 23.30 hari Rabu ataupun pukul 11.30 malam pada hari Rabu. Okey, jadi selesai untuk 3 benda. Yang ini cikgu nak buat pengulangan sahaja macam mana kita nak cari waktu mula, waktu akhir dan tempoh masa. Okey, jadi waktu mula kita akan ambil waktu akhir tolak tempoh. Nak cari waktu akhir, waktu mula tambah tempoh masa dan nak cari tempoh masa, waktu akhir tolak waktu mula. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang kita belajar hari ini dan harapnya kamu boleh jawab soalan-soalan yang akan cikgu berikan nanti. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.